Pengenalan. Sungai merupakan sumber alam yang sangat penting untuk semua kehidupan, terutamanya kehidupan manusia. Pencemaran sungai merupakan masalah yang sering membelenggu kehidupan masyarakat yang mana terdiri daripada pelbagai punca dalam bentuk pembuangan sisa-sisa sampah dan sisa-sisa industri. Oleh hal ini disebabkan oleh perbuatan komuniti setempat membuang sampah ke dalam sungai, di tepi tasik dan di tepi laut. Tindakan ini secara terang menunjukkan bahawa kesedaran komuniti terhadap alam sekitar amatlah rendah dan masih belum mencapai tahap yang membanggakan. Oleh itu, semua pihak berwajib mestilah bekerjasama bagi merangka inisiatif dan intervensi yang holistik demi memastikan kesejahteraan terhadap alam sekitar. Selanjutnya, sorotan literatur dan teori-teori yang dikemukakan. Kajian-kajian lepas yang pertama, Malherta Cho, Gaim Lugapis dan N. Anton 2017, di mana kajian mereka adalah penglibatan komuniti dalam melestarikan sungai. Yang kedua, Nur Ashikin Muhammad 2017, di mana kajian ini adalah penglibatan komuniti dalam sistem tagal di Sabah. Dan akhir sekali, Dayang Nur Faizruma dan Jurifo 2021, di mana mereka menyokong kajian penglibatan komuniti adalah satu langkah dalam mengekalkan ekosistem sungai. Selain itu, teori-teori yang dikemukakan oleh Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua mendefinisikan bahawa penglibatan komuniti adalah satu yang menghimpunkan sesuatu kelompok atau institusi di sesuatu tempat. Azhar Abdul Ji Kalsom Kayat dan Siti Haznor 2016, Muhammad Syifuddin dan Nur Mansur Muhammad 2017, Birmis 2018, Rozaiman Husin dan Nur Haya Jamblong 2019 mendefinisikan bahawa penglibatan komuniti adalah satu langkah yang dapat menangani sesuatu masalah dalam penglibatan komuniti. Kesimpulannya, hampir kesemua penyelidik bersetuju bahawa penglibatan komuniti dapat mengurangkan masalah yang dialami di sesuatu komuniti di sesuatu tempat. Oleh itu, usaha dalam penglibatan komuniti haruslah ditetapkan atau diteruskan bagi membendung masalah yang dihadapi di masa hadapan. Saya Julita Anabaja akan mematangkan tentang metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah instrumen kajian bagi memperoleh dan mengumpul data. Instrumen ini diperlukan untuk mengkaji berkaitan sikap, persepsi, keterangan latar belakang dan segala sumber yang berbentuk primer dan sekunder dengan menggunakan kaedah rujukan dan Google Form. Kaedah instrumen ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesedaran komuniti terhadap Sungai Petangah Sabah. Cara mendapatkan data menggunakan soal selidik iaitu Google Form. Pemilihan responden dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Terengganu iaitu seramai 10 orang ahli responden yang terlibat merangkumi kategori jantina dan umur iaitu dengan kaedah pengedaran borang soal selidik melalui Google Form. Borang soal selidik ini disediakan berdasarkan objektif kajian iaitu mengkaji kesedaran komuniti tentang kebersihan, menganalisis punca yang menyumbang kepada pencemaran sungai dan menganalisis cadangan untuk mengurangkan kepada pencemaran sungai. Selain itu, untuk melengkapkan kajian ini, kaedah rujukan telah dijalankan melalui kaedah mencari bahan bacaan daripada internet seperti jurnal, buku, kajian lepas dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak dan padat semasa menjalankan kajian ini. Kaedah ini dapat membantu kami untuk menambah baik dan menyumbang maklumat yang lebih bagus, terutama dalam memberikan idea bagi menjalankan tugasan kami lebih bagus. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian hasil dapatan kajian. Dalam bahagian ini, terdapat 4 perkara yang akan dianalisis. Yang pertama, analisis terperinci responden, kepentingan kebersihan sungai, punca pencemaran dan akhir sekali cadangan untuk mengurangkan pencemaran. Bahagian pertama yang akan dianalisis ialah analisis terperinci responden. Analisis yang telah dilakukan ini merupakan maklumat profil demografi responden yang telah menjawab soalan selidik. Sebanyak 7 maklumat yang telah dikumpulkan berdasarkan 10 orang responden. Seramai 6 orang responden kami ialah perempuan dan selebihnya 4 orang responden adalah lelaki. Seterusnya, 8 orang responden kami terdiri daripada pelajar yang berumur 18 hingga 21 tahun dan 2 orang responden kami berumur 22 hingga 24 tahun. Kesemua responden yang kami pilih adalah berstatus bujang. 4 orang daripada responden kami pula adalah berbangsa Melayu, 1 orang Cina, 2 orang India dan 3 orang berbangsa lain-lain. Dari segi agama pula, terdapat 4 orang responden kami iaitu beragama Islam, 1 orang Buddha, 2 orang beragama Hindu dan 3 orang beragama Kristian.
Responden kami juga terdiri daripada 7 orang pelajar tahun 1 dan 3 orang pelajar tahun 2. Analisis kedua dalam bahagian ini adalah analisis kepentingan kebersihan sungai. Dalam bahagian ini, beberapa soalan telah diajukan kepada responden dan kami menyedari bahawa kebanyakan daripada responden kelihatan cakna akan tentang perkara ini. Berikut merupakan soalan-soalan yang telah kami ajukan. Soalan yang pertama iaitu, adakah kebersihan sungai di sesuatu kawasan kediaman anda penting? Berdasarkan carta tersebut, seramai 60% responden yang bersama dengan 6 orang telah menjawab ya, dan manakala berbaki 40% seramai 4 orang telah menjawab tidak, yang membuktikan mereka tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Di soalan yang kedua pula, didapati hampir kesemua responden telah menjawab ya dengan nilai sebanyak 90% yang bersamaan dengan 9 orang, dan hanya 10% sahaja yang bersamaan dengan seorang responden yang telah menjawab tidak. Berkaitan dengan soalan yang ketiga pula, tanggungjawab untuk menjaga sungai terletak pada kerajaan atau pihak individu. Hasilnya, daripada soalan tersebut, seramai 70% responden telah memilih pihak individu yang sepatutnya bertanggungjawab dan berbaki 30% yang telah memilih kerajaan. Bahagian yang ketiga pula telah membincangkan analisis punca pencemaran sungai. Dalam bahagian ini, soalan-soalan mengenai punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran sungai telah disoalkan kepada responden. Soalan yang pertama yang telah diajukan adalah, adakah sikap masyarakat yang tidak prihatin boleh menyumbang kepada pencemaran? Berdasarkan graf tersebut, 40% responden sangat setuju dengan kenyataan tersebut dan berbaki 30% responden yang telah memilih setuju. Walau bagaimanapun, masih terdapat 20% responden yang tidak setuju dan 10% yang telah memilih tidak pasti. Soalan yang kedua pula, di bawah analisis punca ini, adakah komuniti yang kerap melakukan kerja pembersihan merupakan penyumbang kepada pencemaran? Dan hasilnya, 90% responden yang bersamaan dengan 9 orang telah memilih sangat tidak setuju dan 10% telah memilih tidak setuju. Soalan seterusnya iaitu, adakah pembuangan sisa kumbahan terus ke sungai adalah punca pencemaran sungai berlaku? Berdasarkan carta tersebut, seramai 60% responden telah bersetuju dengan kenyataan itu dan diikuti dengan 30% responden yang telah memilih setuju, dan masih terdapat responden sebanyak 10% yang telah memilih tidak pasti. Analisis yang terakhir dalam bahagian ini adalah analisis cadangan untuk mengurangkan masalah pencemaran di sungai. Beberapa cadangan telah diajukan kepada responden. Dalam soalan yang pertama ini, 40% responden telah memilih tidak pasti berkaitan kenyataan yang diajukan, manakala 30% responden telah memilih sangat setuju dan 20% responden memilih setuju. Walau bagaimanapun, terdapat 10% responden yang tidak setuju. Pada pandangan saya, majoriti responden memilih tidak pasti kerana sudah banyak kempen yang dijalankan tetapi masih lagi berlaku pencemaran sungai. Bagi mereka, kempen bukanlah satu cara atau langkah yang efektif untuk membendung masalah ini. Soalan yang kedua pula, seramai 70% responden telah memilih setuju dengan kenyataan tersebut dan 20% responden sangat setuju, diikuti dengan 10% responden yang tidak pasti. Pada pandangan saya, mereka yang telah memilih tidak pasti ini, mereka ragu-ragu sama ada langkah ini dapat mengurangkan pencemaran sungai yang berlaku. Seterusnya, soalan yang terakhir adalah, jika sekiranya kerajaan mengawasi kilang agar tidak membuang sisa kimia ke dalam sungai, adakah pencemaran dapat dibendung? Berdasarkan graf di atas, untuk setuju adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 50%, diikuti dengan sangat setuju 40%, dan akhir sekali 10% responden telah memilih tidak pasti. Keseluruhannya, 90% responden telah bersetuju dengan langkah ini kerana mereka dapati cara ini adalah cara yang sangat berkesan untuk mengawal pencemaran sungai yang sering berlaku. Seterusnya adalah dalam konteks perbincangan di mana kajian yang telah dijalankan ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan serta kesedaran masyarakat mengenai kelestarian sungai. Kedua, data juga telah berjaya dikumpul melalui kajian ini iaitu berdasarkan kepada pengetahuan responden tentang kesedaran terhadap kebersihan sungai. Melalui kajian ini, ia juga telah menunjukkan bahawa tahap sebenar kesedaran masyarakat adalah seimbang dengan tahap pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan kelestarian sungai ini.
Seterusnya adalah dalam konteks cadangan penyelesaian. Antara cadangan-cadangan penyelesaian bagi meningkatkan lagi kelestarian terhadap sumber sungai ini adalah dengan mewujudkan sistem logik kumbahan di mana ia dapat mengelakkan masyarakat daripada melakukan aktiviti pembuangan sisa kumbahan di sungai. Hal ini juga kerana melalui sistem logik kumbahan ini, semua sisa buangan cecair seperti bahan kimia, kumuhan dan sebagainya, terutama daripada kilang, ia dapat dirawat terlebih dahulu serta sekaligus dapat melakukan pengawalan pencemaran bahan-bahan tersebut sebelum dilepaskan ke dalam sumber sungai. Yang kedua adalah mewujudkan pelbagai program yang berkaitan dengan kelestarian sungai ini. Hal ini kerana melalui program ini, aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembersihan sungai turut diadakan, contohnya gotong royong. Melalui program ini juga, ia dapat mendidik serta memberi pengetahuan yang lebih mendalam terhadap semua masyarakat tentang kepentingan memelihara sumber sungai yang sangat penting ini, iaitu daripada tercemar. Selain itu, adalah melakukan pengawasan secara berkala. Hal ini kerana melalui kaedah ini, kita dapat mengetahui kualiti sungai, penggelasan serta faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran sungai. Seterusnya adalah melaksanakan tindakan penguatkuasaan terhadap semua-semua kilang. Hal ini kerana tindakan ini adalah sangat penting, terutama terhadap semua kilang-kilang supaya kilang-kilang tersebut tidak melakukan aktiviti pembuangan sisa bahan kimia serta sisa pelepasan terhadap sungai yang menyebabkan pencemaran sungai tersebut. Cadangan penyelesaian yang seterusnya adalah dengan melaksanakan bayaran yang sangat mahal terhadap mana-mana pihak yang menyebabkan pencemaran di sungai. Pelaksanaan bayaran yang sangat mahal ini semestinya mengundang ketakutan oleh semua pihak kerana jumlah bayaran adalah sangat mahal serta bagi mereka tidak mampu untuk membuat pembayaran yang sangat mahal tersebut. Seterusnya adalah peranan media massa. Media massa boleh menyalurkan maklumat yang berkaitan dengan pencemaran sungai yang berlaku atau wujud di dalam negara kita, antaranya seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Melalui penyaluran maklumat dalam media sosial ini juga, kesedaran masyarakat dapat ditingkatkan dengan kadar yang lebih pantas sekaligus kelestarian dapat ditingkatkan. Seterusnya adalah melalui penubuhan atap-atap. Melalui penubuhan atap-atap ini, kelemahan terutamanya dari segi penguatkuasaan serta pengawasan dapat diatasi serta dapat diselesaikan. Hal ini juga menyebabkan pencemaran sumber sungai tidak akan berlaku lagi di dalam negara kita. Yang terakhir adalah menjalankan aktiviti yang disertakan dengan penggunaan teknologi. Contohnya, melalui aktiviti pembersihan terutama terhadap sisa terapung yang wujud di dalam sungai serta alat perakar sampah adalah melalui kaedah penggunaan mesin Interceptor 002 serta melalui jentera barat. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini sudah pastinya dapat menangani isu pencemaran sungai tersebut. Sebagai kesimpulannya, isu pencemaran sungai telah menyebabkan kualiti air di kawasan tersebut tidak memenuhi piawai yang telah ditetapkan. Oleh itu, pihak berwajib haruslah menjalankan berbagai langkah supaya dapat menjaga kualiti air di kawasan sungai. Selain itu, pihak berwajib juga harus mengambil tindakan undang-undang yang keras terhadap individu yang melakukan pencemaran ke atas sungai. Tindakan yang sedemikian haruslah dilakukan demi untuk menjaga warisan kini untuk generasi yang akan datang. Kajian ini juga dapat dijadikan salah satu rujukan yang penting bagi pihak berwajib untuk menjalankan dan dalam rangka strategi dan usaha menjamin kesejahteraan hidup komuniti dan kualiti alam sekitar yang terpelihara. Dalam kajian ini juga menjelaskan bahawa isu pencemaran sungai ini sememangnya merupakan salah satu isu yang penting. Oleh itu, kesedaran haruslah timbul bagi setiap individu dan semua pihak. Justru itu adalah wajib dan penting untuk mewujudkan dan menjalankan pembangunan lestari atau juga dikenali sebagai pembangunan mampan atau pembangunan seimbang. Pembangunan mampan atau pembangunan seimbang yang merupakan